وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, di mana kita telah tiba pada siri yang ke-198 dan pada riwayat yang ke-3567. Kita mula masuk pada satu tajuk yang baru setelah kita selesai hadis-hadis berkenaan tentang kitabun nikah. Maka Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang kitabur radha, hadis-hadis berkenaan tentang penyusuan. Maka ada beberapa perkara yang kita akan belajar berkenaan tentang penyusuan. Antaranya permulaannya adalah berkenaan sebagaimana keturunan, nasab mengharamkan perkahwinan. Maka begitu juga penyusuan mengharamkan perkahwinan di antara anak susuan dengan ibunya, dengan bapa susuan, dengan adik-beradik susuan dan sebagainya. Terus riwayat baca 3567 sanad dia. Aisyah radhiyallahu taala telah menceritakan kepada Amrah bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana indaha, berada di sisinya, wa innaha, dan sesungguhnya Aisyah sami'at, telah mendengar, sauta rajulin, suara seorang lelaki, yasta'zinu, meminta izin untuk menemui fi baiti Hafsah, untuk menemui Hafsah di rumahnya. Sebab rumah mereka sebelah-sebelah, rumah Aisyah dengan rumah Hafsah adalah bersebelahan. Dekat mana orang berdiri untuk memberi salam kepada Nabi, maka itulah asalnya rumah Hafsah radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza rajulun, ini ada seorang lelaki, yasta'zinu fi baitika, meminta izin untuk memasuki rumah kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, urahu fulana, aku rasakan beliau adalah orang apa sekian dan sekian. Li'ammi Hafsah minar radha'ah, yang merupakan pakcik kepada Hafsah daripada pakcik susuan. Pakcik susuan bererti adik-beradik kepada ayah susuan Hafsah radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau kana fulanun hayya, kalaulah ada orang sekian-sekian masih hidup yang merupakan pakcik kepada Aisyah, pakcik susuan kepada Aisyah. Maka Aisyah bertanya, dakhala alai, adakah orang tersebut boleh masuk menemuiku? Maka Nabi SAW bersabda, na'am ya, innar radha'ata tuharrim, sesungguhnya hubungan susuan. Ada orang Bukan. Innar radha'ata tuharrim, sesungguhnya sesungguhnya mengharamkan perkahwinan disebabkan susuan. Ma tuharrimul wiladah, apa yang mengharamkan perkahwinan disebabkan kelahiran, nasab keturunan. Maka sebagaimana disebabkan keturunan, seorang wanita itu tak boleh berkahwin dengan pakciknya, maka begitulah juga disebabkan susuan, disebabkan keturunan, seseorang wanita itu tak boleh berkahwin dengan adik-beradiknya, begitulah juga adik-beradik susuan. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya 3568. Daripada Aisyah radhiyallahu taala, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yahrumu minar radhaati,
mereka yang menjadi haram maksudnya haram berkahwin, menjadi haram berkahwin dengan sebab susuan, ma yahrumu minal wiladah, apa yang menjadi haram berkahwin disebabkan nasab keturunan. Tapi nanti kita akan baca usianya bila, berapa kali kena minum susu daripada ibu susuan, itu semua akan datang dalam riwayat-riwayat berikut. Namun daripada hadis ni jelas, disebabkan susuan maka haram untuk berkahwin, sebagaimana haramnya berkahwin disebabkan keturunan. Pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang pertama, hadhil ahadithu, hadis-hadis yang kita telah baca dan akan baca, semua ini sepakat menunjukkan ala thubuti hurmatir radha, bahawa menjadi haram berkahwin disebabkan susuan. Wa ajma'atil ummatu ala thubutiha, dan telah sepakat para ulama bahawa menjadi haram berkahwin di antara bayi lelaki yang telah disusukan dengan ibu susuan dia, dan menjadilah bayi lelaki tersebut anak susuan dia. Yahrumu alaihi nikahuha abada, haram selama-lamanya untuk anak susuan menikahi ibu susuannya. Wa yahillu lahun nazar, maka sebagaimana mahram, maka boleh untuk melihat kepadanya. Wal khuluwah biha, boleh duduk berdua-duaan dengannya sebab sama seperti mahram. Wal musafirah, boleh untuk bermusafir bersama-sama, kerana ini semua adalah sebagaimana hubungan nasab keturunan. Wala yutarattabu alaihi, namun tidaklah pada waktu itu menjadi disebabkan susuan hukum-hukum yang berikut, seperti fala yatawarathan, maka tidak boleh mewarisi. Dan yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak boleh mewarisi. Begitu juga tidak perlu untuk memberi nafkah, walaupun adalah keluarga susuan, tidak wajib untuk memberi nafkah kepada mereka, dan juga beberapa hukum ahkam yang lain. Begitu juga bukan sekadar hubungan susuan itu di antara anak susuan dengan ibu susuan. Pada baris yang keempat, wa ajma'u, para ulama juga telah sepakat bahawa hubungan ini adalah alantisharil hurmah bainal murdi'ati wa auladir radi', adalah pada waktu itu di antara ibu susuan dengan cucu susuannya kelak. Maksudnya kalaulah anak susuan dia nanti ada anak, maka turut sama menjadi mahram. Begitu juga di antara anak susuan dengan adik-beradik susuannya yang lain juga adalah mahram. Begitu juga dengan bapa susuannya, adik-beradik bapa susuannya, semua ni adalah mahram. Sebagaimana kita baca riwayat Aisyah tadi, dengan pakcik susuan sekalipun yang merupakan adik-beradik kepada ayah susuan, itu juga dikira sebagai mahram. Jelas ke jelas? 3569 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abdullah bin Abi Bakr bi hadzal isnad misla hadits Hisham bin Urwah. Terus riwayat 3570 masih lagi berkenaan tentang kisah Aisyah. Cumanya tadi kita dah sebut, Aisyah ada sebut, kalaulah ada seorang pakcik susuanku yang masih hidup, itu adalah pakcik susuan yang lain. Yang ini adalah pakcik susuan yang lain. Terus 3570. Maka Aisyah radhiyallahu taala telah menceritakan anna Aflah, bahawa sesungguhnya ada seorang yang bernama Aflah yang merupakan akha Abil Qais, yang merupakan adik-beradik kepada Abul Qais. Abul Qais ini adalah ayah susuan Aisyah. Maka bererti Aflah adalah pakcik susuan kepada Aisyah. Ja'a, beliau telah datang, yasta'zinu alaiha, meminta izin untuk menemui Aisyah. Wa huwa ammuha, dan Aflah ini adalah pakcik kepada Aisyah minar radha'ah, daripada susuan. Ba'da an unzilal hijab, dan ketika itu telah turunnya ayat berkenaan tentang hijab. Qalat, berkata Aisyah, fa abaitu an adhana lahu, maka pada awalnya aku enggan untuk memberi izin kepadanya menemui daku. Falamma ja'a Rasulullah, apabila Nabi SAW datang ke rumah, maka aku telah menceritakan kepada Nabi tentang apa yang aku telah lakukan. Fa amarani, maka Nabi memerintahkan daku untuk memberikan izin untuk dia masuk menemui Aisyah, sebab dia adalah pakcik susuan kepada Aisyah. Maka daripada sini, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10,
Maka kata Imam Nawawi daripada bawah, ikhtalafal ulama'u fi ammi Aisyah al-madhkur. Para ulama berbeza pendapat dengan pakcik susuan yang Aisyah maksudkan di sini adalah orang yang sama yang beliau sebut telah meninggal dunia pada hadis 3567 yang kita baru baca tadi, ataupun orang yang berbeza. Maka para ulama menyebut huma amma li Aisyah minar rada'ah. Mereka berdua adalah orang yang berbeza. Yang pertama, akhu abiha Abi Bakr minar rada'ah. Yang beliau sebut telah meninggal dunia, maka itu adalah pakcik daripada sudut orang tersebut adalah adik-beradik susuan ayah kepada Aisyah, iaitu adik-beradik susuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara Aflah yang merupakan adik-beradik kepada Abul Qais, beliau adalah ayah susuan yang telah menyusu yang mana isterinya telah menyusukan Aisyah. Faham ke faham? Okey, terus baca riwayat seterusnya. 3571. Ini semua riwayat berkenaan tentang Aisyah dengan pakcik susuan dia. Yang mana pada awalnya dia tidak mahu izinkan untuk masuk. Maka Nabi kata izinkan dia untuk masuk sebab dia adalah pakcik susuan kamu. 3571 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, atani ammi minar radha'ah, telah datang kepadaku pakcik susuanku yang bernama Aflah bin Abi Qais. Fadzakara bimakna hadis Malik wa zada qultu innama arda'atnil mar'ah. Bila Nabi kata izinkan dia untuk masuk menemui kamu, maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa pada waktu itu pakcik susuan adalah mahramku? Innama arda'atnil mar'ah, yang telah memberikan daku susu adalah isteri, adalah pada waktu itu wanita. Walam yurdi'nil rajul, dan bukannya memberi susu kepadaku lelaki. Maka kenapa suami dia, kemudian adik-beradik suaminya juga adalah mahramku? Maka baginda pun menegur, taribat yadak au yaminuk, semoga berdebu kedua tangan kamu. Ini adalah ungkapan yang biasa orang Arab gunakan untuk menyatakan kekesalan ataupun memberi teguran. 3572 baca sanad dia. Aisyah radhiyallahu taala telah menceritakan annahu jaa Aflah, telah datang ketika itu Aflah yang merupakan adik-beradik kepada Abul Qais, dan Abul Qais ini adalah ayah susuan Aisyah. Aisyah pernah meminum susu daripada isteri Abul Qais. Yasta'zinu 'alaiha. Aflah, pakcik susuan Aisyah, meminta izin untuk bertemu dengannya ba'dama nazalal hijab, setelah daripada turunnya ayat hijab, iaitu ayat daripada suratul Ahzab ayat yang ke-53. Wa kana Abul Qais aba Aisyah minar rada'ah. Maka perawi terangkan, dan adalah Abul Qais adalah ayah kepada Aisyah daripada ayah susuan. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, aku telah berkata, wallahi demi Allah, la adhanu li Aflah, aku tidak akan memberi izin untuk Aflah bertemu denganku. Sebab Aisyah tak tahu yang perkara itu adalah boleh. Hatta asta'dina, sehingga aku meminta izin kepada Nabi SAW terlebih dahulu. Fa inna Abul Qais, kerana sesungguhnya Abul Qais bukanlah dia yang memberi susu kepadaku, walakin arda'atni imra'atuhu, namun yang telah menyusukan daku adalah isterinya. Maka Aisyah berkata, falamma dakhala Rasulullah, apabila Nabi SAW telah masuk ke rumahku, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, inna Aflah akha Abil Qais ja'ani, sesungguhnya Aflah yang merupakan adik-beradik kepada ayah susuanku Abul Qais telah datang untuk bertemu denganku. Yasta'zinu alayya, dia telah meminta izin untuk bertemu denganku. Fakaritu an adzana lahu, maka aku tidak suka untuk memberi izin kepadanya sehingga aku bertanya kamu terlebih dahulu. Qala, maka Nabi bersabda, perawi berkata bahawa qalat Aisyah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, izanilah, izinkanlah dia untuk masuk. Maka Aisyah pada waktu itu telah berkata, harrimu minar rada'ah ma tuharrimuna minan nasab, menjadi haram ke atas kamu perkahwinan disebabkan susuan, maksudnya menjadi mahram, sebagaimana menjadi haram ke atas kamu perkahwinan disebabkan nasab keturunan. Maksudnya sebagaimana hubungan mahram yang ada daripada nasab keturunan, begitulah juga
ada hubungan mahram disebabkan penyusuan. 3573 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ni lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Abdul Humaidin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuri bi hadzal isnadi jaa aflahu akhu Abil Qu'ais yasta'dhinu 'alayha bi nahwi hadithi wa fihi fa innahu ammuka taribat yaminuka. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, maka sesungguhnya dia adalah pakcik kamu wahai Aisyah, iaitu pakcik susuan. Semoga berdebu tangan kanan kamu, dan adalah Abul Qais adalah suami kepada wanita yang pernah menyusukan Aisyah. 3574 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, ja'a ammi minar rada'ah. Masih lagi riwayat yang lebih kurang sama. Telah datang kepadaku pakcik susuanku yang bernama Aflah. Yasta'zinu alayya, meminta izin untuk menemuiku. Fa'abaitu an azana lahu. Maka kata Aisyah, aku enggan untuk memberinya izin. Sehingga aku meminta pendapat. Asta'mirah, meminta pendapat Nabi SAW. Falamma ja'a Rasulullah. Maka apabila Nabi SAW telah datang, aku telah bertanya, inna ammi minar rada'ati ista'zana alayya. Sesungguhnya pakcik susuanku telah meminta izin untuk menemuiku. Fa'abaitu an azanalah. Maka kata Aisyah kepada Nabi, aku telah enggan untuk memberi dia izin untuk masuk menemuiku. Maka Nabi SAW pun bersabda, falyalij alaiki ammuk. Sepatutnya kamu memberi izin untuk pakcik kamu menemui kamu wahai Aisyah. Maka Aisyah bertanya, innama arda'atnil mar'ah. Yang telah memberiku susu adalah wanita, bukannya lelaki. Walam yu'dirni ar-rajul, dan tidak memberi susu kepadaku lelaki. Maka Nabi SAW bertegas, innahu ammuki, dia adalah pakcik susuan kamu, falyalij alaiki, maka hendaklah dia diberi izin untuk masuk menemui kamu. 3575 dan 76, kedua-dua riwayat ini lebih kurang sama. Maka kita tidak terjemahkan, kita sekadar baca matan dan sanadnya. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Rabi' az-Zahrani qala hadatsana Hammadun ya'ni ibn Zaid qala hadatsana Hisham bi hadzal isnad anna akha Abi Qais istadana 'alayha fa dzakara nahwa. 3576. Wa bi ilayhi qala wa hadatsanahu Yahya bin Yahya قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. Maka riwayat 3577, baca sanad dia. Maka Aisyah radhiyallahu taala telah mengkhabarkan Atiyah tak nak main. Aisyah radhiyallahu taala telah mengkhabarkan kepadanya bahawa ista'zana alayya ammi, maka pakcikku telah meminta izin untuk masuk menemuiku, yang mana beliau dikenali dengan Abul Ja'ad. Faradatuhu, maka aku telah menolaknya. Aisyah tak mengizinkan. Qala li Hisham innama huwa Abul Qais, maka Abul Ja'ad dan Abul Qais adalah orang yang sama menurut Hisham bin Urwah. Falamma ja'an Nabi, apabila Nabi SAW datang, maka aku telah mengkhabarkan kepada Nabi bahawa ayah susuannya ada masuk untuk menemuinya. Maka baginda bersabda, fahalla azintalah, kenapa kamu tidak memberinya izin untuk masuk menemui kamu? Taribat yaminuka aw yaduk, semoga berdebu tangan kamu. Ini adalah ungkapan sebagai teguran dan tanda tidak bersetuju. 3578, baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau telah mengkhabarkan kepada Urwah, anna ammaha, sesungguhnya pakcik beliau daripada hubungan susuan, yusamma Aflah, yang bernama Aflah, telah meminta izin untuk bertemu dengan Aisyah. Fahajabathu, maka Aisyah telah berhijab daripadanya. Berhijab maksud Aisyah hanya bersedia untuk bertemu dengannya daripada belakang hijab, daripada belakang tabik. Fa'akhbarat Rasulullah, maka Aisyah telah maklumkan kepada Nabi. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, la tahtajibi minhu, tidak perlu untuk bertemu dengannya daripada belakang tabik, tidak perlu. Fa innahu yahrumu minar rada'ah,
kerana menjadi haram untuk berkahwin disebabkan susuan, sebagaimana menjadi haram untuk berkahwin disebabkan nasab keturunan. Berarti dia adalah ketika itu mahram kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya 3579, juga riwayat yang lebih kurang sama berkenaan tentang Aflah, pakcik susuan Aisyah radhiyallahu anha. Terus, maka di zaman kita mahram disebabkan susuan adalah benda yang asing. Sebab kita tidak mengambil berat kadangkala tentang hukum ahkam susuan. Tapi sebenarnya mereka adalah mahram sebagaimana nasab keturunan juga adalah mahram. Terus 3579. Maka Aisyah radhiyallahu taala telah berkata, "Istadzana alayya Aflah bin Qais." Aflah bin Qais telah meminta izin untuk menemuiku, fa abaitu an adzanalah, maka aku telah enggan untuk memberinya keizinan untuk masuk menemuiku. Fa arsala, maka beliau telah menghantar utusan dengan berkata, "Inni ammuka, sesungguhnya aku adalah pakcik kamu, wa inni ammuki, sesungguhnya aku adalah pakcik kamu wahai Aisyah. Arda'atki mar'atu akhi, telah menyusukan aku isteri kepada adik-beradikku. Fa abaitu an adzanalah, tetap kata Aisyah aku enggan untuk memberinya izin untuk masuk menemuiku. Faja'a Rasulullah, maka telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu, aku telah menceritakan kepada Nabi peristiwa tersebut. Maka baginda bersabda, liyadkhul, hendaklah dia diberi izin untuk masuk menemui kamu. Fa innahu ammuki, kerana sesungguhnya dia adalah pakcik kamu." 3580 baca sanad dia. Maka ini dah mula masuk kisah yang lain. Maka antara adik-beradik susuan Nabi SAW adalah Abu Salamah. Abu Salamah adalah adik-beradik susuan Nabi daripada daripada Suwaibah, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suwaibah, siapa nama ibu susuan Nabi yang kedua? Halimah binti Abi Zu'ib As-Sa'diyah. Maka Abu Salamah pernah menyusu daripada Suwaibah dan juga daripada Halimah. Maka dia adalah adik-beradik susuan Nabi. Maka ketika mana Nabi nak berkahwin dengan Ummu Salamah, maka ada yang minta, itu kisah kemudian. Ini kisah tentang Hamzah dulu. Maka Hamzah adalah pakcik Nabi. Maka anak kepada Hamzah adalah sepupu Nabi. Boleh tak berkahwin dengan sepupu? Boleh, tak ada masalah berkahwin dengan sepupu. Tetapi maka ada orang mencadangkan, wahai Rasulullah, maka berkahwinlah dengan sepupu kamu. Sebagaimana Sayyidina Ali berkahwin dengan Fatimah yang merupakan sepupu dia. Maka ada orang mencadangkan, wahai Rasulullah, berkahwinlah dengan anak perempuan Hamzah kerana dia sepupu kamu. Maka Nabi SAW kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan kerana dia sepupu. Kerana Nabi dengan Hamzah adalah adik-beradik susuan, minum susu daripada Suwaibah. Maka nak menerangkan haramnya berkahwin disebabkan susuan, sebagaimana haramnya berkahwin disebabkan nasab keturunan. Baca sanad dia. Daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, malaka tanawwaku fi Quraisyin, mengapakah tuan terlalu memilih isteri daripada kalangan Quraisy? Kenapa Nabi SAW memilih untuk berkahwin dengan kabilah-kabilah lain yang ada dalam Quraisy? Wa tada'una, dan kamu, tolong tengok Atiyah tu, sedih sangat tu. Dia nak apa tu? Bawa di sini. Watada'una, dan kamu mengabaikan kami. Maksudnya kamu tidak berkahwin dengan sepupu-sepupu kamu. Maka Nabi bertanya, wa indakum syai', adakah kamu mempunyai sesuatu? Adakah kamu mempunyai cadangan? Siapakah yang sesuai untuk aku kahwini? Maka berkata Sayyidina Ali, na'am ya, bintu Hamzah, anak perempuan Hamzah yang merupakan sepupu Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, innaha la tahillu li, sesungguhnya anak perempuan Hamzah tidak halal untukku. Innaha ibnatu akhi minar rada'ah, kerana sesungguhnya anak perempuan Hamzah adalah anak perempuan saudara susuanku.
Maka kenapa dia adalah saudara susuan Nabi? Kerana minum susu daripada Thuwaibah sama seperti Nabi SAW. 3581 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim an Jaririn tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi tahwil. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi as-Sufyan kulluhum anil A'mash bi hadzal isnad mithlah. 3582 baca sanad dia masih lagi berkenaan tentang anak perempuan Hamzah. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam urida ala banati Hamzah telah diusulkan untuk menikahi anak perempuan Hamzah. Faqala maka baginda bersabda innaha la tahillu li sesungguhnya anak perempuan Hamzah tidak halal untuk aku nikahi. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah sesungguhnya anak perempuan Hamzah adalah anak perempuan saudara susuanku. Wa yahrumu minar radha'ah dan haram berkahwin disebabkan susuan. Ma yahrumu minar rahim sebagaimana haramnya berkahwin disebabkan keturunan. 3583 baca sanad yang ini lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Yahya ibn Mihran al-Quta'i qala hadatsana Bishr bin Umar jami'an an Syu'bah tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir an Sa'id bin Abi Arubah kilayhima an Qatadah bi isnadi Hammam bin Sawa ghaira anna hadits Syu'bah inta inda qawli ibnatu akhi min ar-radha'ah wa fi hadits Sa'id wa innahu yahrumu min ar-radha'ah ma yahrumu min an-nasab wa fi riwayat Bishr bin Umar sami'tu Jabir bin Zaidin. 3584 baca sanad dia masih lagi berkenaan tentang anak perempuan Hamzah yang Nabi kata baginda tidak boleh kahwini kerana beliau adalah anak perempuan adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Ummu Salamah isteri Nabi SAW berkata, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Nabi SAW, aina anta ya Rasulullah an ibnati Hamzah, bagaimanakah pandangan tuan berkenaan menikahi anak perempuan Hamzah? Sebab dia adalah sepupu Nabi, anak perempuan Hamzah. Au qila ataupun dikatakan kepada Nabi, ala takhtubu binta Hamzah, kenapa tuan tidak meminang anak perempuan Hamzah bin Abdul Muttalib? Maka baginda bersabda, inna Hamzah akhi minar radha'ah, sesungguhnya Hamzah adalah anak perempuan kepada adik-beradik susuanku, sebab mereka minum daripada wanita yang sama iaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Terus maka ini kisah berkenaan tentang Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan, anak perempuan Abu Sufyan. Maka dia pernah usulkan kepada Nabi untuk Nabi mengahwini adik dia yang bernama Azzah. Maka mana boleh? Pada waktu itu dia tidak tahu. Namun Nabi terangkan tidak boleh. Seperti mana Al-Quran sebut, wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh dalam satu perkahwinan berkahwin dengan adik-beradik, adik-beradik perempuan. Maksudnya kakak dan juga adik. Maka tidak boleh. Maka dia pun tanya, maka wahai Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku dimaklumkan bahawa kamu ingin untuk menikahi anak perempuan kepada Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah adalah isteri kamu dan anak perempuannya adalah anak tiri kamu. Maka Nabi kata salah apa yang dikatakan itu, mana mungkin untuk aku berkahwin dengan anak perempuan Ummu Salamah yang merupakan anak tiri Nabi, kerana Abu Salamah adalah adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3585 maka daripada Ummu Habibah binti Abi Sufyan beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemuiku. Faqultu lahu, maka aku telah bertanya kepada Nabi, hal laka fi ukhti, adakah tuan mempunyai kecenderungan untuk mengahwini adikku yang merupakan anak perempuan Abu Sufyan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, af'alu madza, apa yang patut aku buat? Maka Ummu Habibah menjelaskan,
tankihuha, iaitu tuan menikahi adik perempuanku. Maka pada waktu itu Ummu Habibah tidak tahu yang tidak boleh. Maka baginda bertanya, aw tuhibbina dzalik, adakah kamu suka perkara tersebut? Maka Ummu Habibah berkata, lastu laka bimuhliyah, tidaklah aku khusus untuk kamu wahai Rasulullah. Muhliyah maksudnya mukhtasah, tidaklah aku khusus untuk kamu. Wa ahabbu, dan aku suka mensyarikani fil khairi ukhti, bahawa adik perempuanku menyertaiku di dalam kebaikan. Qala, maka baginda bersabda, fa innaha la tahillu li, maka sesungguhnya adik perempuan kamu tidak halal untukku, sebab kamu adalah isteriku dan tidak boleh menggabungkan di antara dua adik-beradik perempuan di dalam satu pernikahan. Kalaulah dah nak meninggal seorang, kahwin dengan adik ataupun kakak, maka itu tak mengapa, ataupun bercerai seorang, sebagaimana yang berlaku kepada Uthman bin Affan bila dia telah kehilangan Ruqayyah, maka Nabi kahwinkan Uthman dengan adik kepada Ruqayyah, Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Maka Ummu Habibah berkata, fa inni ukhbirtu, kerana sesungguhnya aku telah dimaklumkan bahawa tuan ingin untuk meminang Durrah binti Abi Salamah yang merupakan anak tiri baginda. Maka baginda pun pelik, baginda bertanya, binta Ummi Salamah, adakah kamu maksudkan anak perempuan Ummu Salamah? Ummu Habibah berkata, ya wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, lau annaha lam takun rabibati fi hijri, walaupun lam takun, Durrah bukanlah rabibati, anak tiriku, fi hijri, yang berada di dalam jagaanku. Kerana waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, kalaulah anak tiri yang seseorang itu telah bersama dengan ibu kepada anak tiri tersebut, maka anak tiri tersebut menjadi haram untuk dikahwini sebab telah mengahwini ibunya. Tetapi kalaulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak tiri tersebut belum lagi bersama dengan ibunya, maka pada waktu itu tidaklah menjadi haram. Tapi Nabi nak terangkan, walaupun dia bukanlah anak tiriku yang berada di dalam jagaanku, tetap aku tidak boleh mengahwininya. Kenapa? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, kerana Durrah ini adalah anak perempuan saudara susuanku. Arda'atni, telah memberi susu kepadaku, wa abaha, dan ayahnya Abu Salamah, iaitu Thuwaibah. Thuwaibah telah memberi susu kepada kami berdua. Dan Thuwaibah ini adalah hamba perempuan kepada Abu Lahab. Fala ta'ridna alayya, maka Nabi tegur, maka janganlah memberi cadangan kepadaku, banatikunna, untuk menikahi anak-anak perempuan kamu, wala akhawatikunna, dan tidak pula adik-beradik perempuan kamu. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya pun lebih kurang sama, yang ini kita tidak terjemahkan. Ada 3 hadis yang kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Berkenaan Nabi nak menerangkan yang Nabi tidak boleh berkahwin dengan Durrah binti Abu Salamah walaupun bil farad, anggaplah dia bukan anak tiri yang Nabi jaga, walaupun begitu Nabi tetap tidak boleh mengahwininya kerana dia adalah anak perempuan kepada adik-beradik susuan Nabi. Nabi dan ayahnya Abu Salamah pernah minum susu daripada wanita yang sama yang bernama Thuwaibah. Maka 3 hadis ini kita tidak terjemahkan. 3058, 3586, 3587 dan 3588. Yang mana panjang, lalu saya akan baca sahaja dia punya sanad dan juga matanya. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Usaid bin Sa'id qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaid at-Tawil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Amr bin Naqid qala hadatsana Aswad bin Amir qala akhbarana Zuhair kilahuma an Hisham bin Urwah bi hadzal isnad sawa. 3587. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad bin Rumh ibn al-Muhajir qala akhbarana Layth an Yazid bin Abi Habib anna Muhammad bin Shihab kataba yadhkuru anna Urwah haddathahu anna Zainab bint Abi Salamah haddathathu anna Habibah radhiyallahu ta'ala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathatha anna qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inkah uhti Azzah. Cuma dalam hadis ini ada penjelasan siapakah nama anak adik perempuan kepada Ummu Habibah. Nama beliau adalah Azzah binti Abi Sufyan. Faqala Rasulullah SAW, atuhibbina dhalika? Faqala na'am ya Rasulullah, lastu laka bimukhliyatin wa ahabbu man syarikani fi khairi ukhti. Faqala Rasulullah SAW, fa inna dhalika la yahillu li.
aku tidak boleh kahwin dengan adik kamu wahai Ummu Habibah kerana tidak boleh digabungkan dua adik-beradik di dalam sesatu pernikahan. Qalat faqultu ya Rasulullah fa inna nutahaddath annaka turidu an tankiha Durrata binta Abi Salamah. Qala abinta Abi Salamah? Qalat na'am. Qala Rasulullah SAW law annaha lam takun rabibati fi hajri mahalla li innaha ibnatu akhi min ar-rada'ati arda'ni wa abaha Aba Salamah Thuwaibatu fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna. 3588. Ini juga kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wabi ilai qala wa hadatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Laythi qala hadatsani abi an jaddi qala hadatsani Uqail bin Khalid Tahwil. Wabi ilai qala wa hadatsana Abdul Humaid qala akhbarani Yaqub bin Ibrahim Az-Zuri qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Muslim kilahuma an Az-Zuri bi isnad ibn Abi Habib anhu nahwa hadithihi wa lam yusammi ahadan minhu fi hadithi Azzata ghairu Yazid bin Abi Habib. 3589 baca. Maka bermula daripada riwayat ini nak menerangkan berapakah kadar yang menjadikan sabitnya hubungan mahram disebabkan susuan. Maka dalam mazhab Syafi'i, sabit dengan 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. 5 kali kenyang, maka barulah pada waktu itu sabit. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kenyang, maka belum lagi dikira sebagai anak susuan. Dalam mazhab Syafi'i mestilah 5 kali. Terus? Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda wa qala Suwaidun wa Zuhairun inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul massah. Massah ni maksudnya menghisap tetek ataupun terjemah dia apa? Sebahagian menterjemahkan sebagai menyonyot ataupun menghisap tetek. Maka sabda Nabi, tidaklah menjadi sabitnya mahram ataupun menjadi haram berkahwin dengan sekali menghisap tetek ibu ataupun 2 kali. Maka tak menjadi haram. Dia pada waktu itu mestilah 5 kali kenyang. Ini semua dalil adalah untuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pada baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, waqtalafal ulama'u fil qadri alladhi yathbutu bihi hukm ar-radha'. Para ulama telah berbeza pendapat berapakah kadar yang dengannya menjadi sabit hubungan mahram disebabkan susuan. Maka Imam Syafi'i dan juga Ummul Mukminin Aisyah serta para ulama mazhab Syafi'i yang lain berkata la yathbut, tidak sabit hubungan radha'ah kecuali tidak sabit kecuali dengan min khamsi radha'at, 5 kali menyusu, 5 kali kenyang dengan susu. Sebab majoriti para ulama menyebut sabit walaupun dengan sekali menyusu, walaupun menyusu sedikit dah menjadi anak susuan. Tapi majoriti para Imam Syafi'i dan Aisyah menyebut mestilah 5 kali menyusu ataupun 5 kali kenyang. Dah 5 kali kenyang barulah sabit ketika itu hukum radha'ah, hukum penyusuan. Jelas ke jelas? Terus baca 3590. Maka daripada Ummul Fadl radhiyallahu taala, Ummul Fadl ini ibu kepada Abdullah bin Abbas, beliau telah berkata dakhala Arabiyun, seorang Arab Badui, Arab pendalaman, Arab desa telah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti, sedangkan ketika itu Nabi berada di rumah Ummul Fadl. Maka lelaki Arabi tadi telah bertanya, ya wahai Nabi Allah, inni kanat limra'atah, ya inni kanat limra'ah, sesungguhnya aku mempunyai seorang isteri, fatazawwajtu 'alaiha ukhra, maka aku telah mengahwini isteri yang lain, isteri yang kedua. Faza'amat imra'atil ula, maka isteriku yang pertama telah mendakwa annaha arda'at imra'ati, maka dia pernah menyusukan isteriku yang kedua, al-hudsa, yang baru, rada'atan, 1 kali susuan ataupun 2 kali susuan. Maka Nabi SAW bersabda, la tuharrimul imlajatu wal imlajatan, tidaklah menjadi haram berkahwin disebabkan 1 kali susuan ataupun 2 kali susuan. Qala Amrun fi riwayatihi an Abdullah ibn al-Harith ibn Naufal. 3591 baca sanad dia.
Daripada Ummul Fadl yang merupakan isteri, yang merupakan makcik Nabi. Kerana Abbas suaminya adalah pakcik Nabi. Maka daripada Ummul Fadl radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang lelaki min Bani Amir, daripada Banu Amir bin Sa'sa'ah telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hal tuharrimur rada'atul wahidah, adakah boleh menjadi mahram ataupun haram berkahwin disebabkan sekali susuan? Maka Nabi berkata tidak. Maka ini semua menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, satu kali susuan, dua kali, tiga kali, empat kali tidaklah menjadikan sabitnya hubungan rada'ah. 3592 baca. Ummul Fadl radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, La tuharrimur rad'atu awil rad'atan. Tidak menjadi haram berkahwin disebabkan sekali ataupun dua kali menyusu. Awil massatu awil massatan. Ataupun sekali menghisap tetek ataupun dua kali. Tidak menjadi haram. Dia mestilah 5 kali kenyang. 3593 dan 94. Kedua riwayat ini adalah lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abdah bin Sulaiman an ibni Abi Arubah bi hadzal isnad. Amma Ishaq fa qala ka riwayat ibn Bishr awil rad'atani awil massatani wa amma ibn Abi Syaibah fa qala war rad'atani wal massatani. 3594 juga kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Ibnu Abi Umar qala hadatsana Bishr bin Sari qala hadatsana Hammad bin Salamah an Qatadah an Nabil Khalil an Abdullah bin Al-Harith bin Nawfal radhiyallahu anhu an Ummul Fadl radhiyallahu anha an Nabi SAW qala la tuharimul imlajah wal imlajatan. 3595 hadis yang terakhir baca. Daripada Ummul Fadl radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, Atuharrim, adakah menjadi haram berkahwin al-massah disebabkan sekali menghisap susu? Maka Nabi berkata, la, tidak. Maka ianya adalah 5 kali kenyang, 5 kali menghisap susu, barulah menjadi haram untuk berkahwin, menjadi sabitnya hubungan radha'ah. Kita sambung nanti jam 3 petang insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Oh.